Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kelas 1 bijak hari Isnin. Hari ini cikgu akan pergi kepada tajuk pembakaran sambil ditemani oleh kicauan burung. Mari kita lihat apakah syarat-syarat untuk berlaku pembakaran. Okey, syarat-syarat untuk berlaku pembakaran mesti ada gas oksigen, haba dan bahan api. Okey, kalau zaman dahulu haba ni ala-ala bala tindak balas gosokan batu dengan kayu kan. Ingat ke cerita-cerita zaman dahulu? Dia gosok-gosok batu, kayu, lepas tu ada ranting kayu. Ranting kayu tu dikira sebagai bahan api lah, baru ada oksigen di udara, barulah terjadi pembakaran. Kita boleh menyingkirkan pembakaran jika kita boleh mengelakkan pembakaran jika menyingkirkan salah satu daripada syarat pembakaran. Okey. Ingatlah, api ketika kecil adalah sahabat, ketika besar adalah musuh. Jadi mari kita pergi kepada alat pemadam api. Alat pemadam api merupakan alat pelindung kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api dan mengendalikan kebakaran kecil. Okey, bahan ini digunakan mengikut jenis kebakaran yang berlaku. Bahan yang digunakan dalam alat pemadam api berbeza mengikut jenis kebakaran yang berlaku. Okey, mari kita lihat. Okey, kita tidak boleh sembarangan memadam api kalau kita tidak tahu apa jenis punca kebakaran tersebut. Contohnya kalau logam, jangan padam dengan air, maka akan berlakunya ledakan lagi. Jadi kita kena padam dengan serbuk kering dan pasir. Okey, kalau punca kebakaran tu gas, contohnya gas dapur memasak kita pun boleh juga, contoh gas kan. Kita boleh pakai busa, serbuk kering dan gas karbon dioksida punya jenis kebakaran. Okey, cecair yang mudah terbakar seperti minyak, varnis dan cat, kita boleh guna busa, serbuk kering, gas karbon dioksida. Kalau pepejal yang boleh daripada puncanya kayu, kain, kertas, kita boleh padam guna air lah, sumber semula jadi, dan juga serbuk kering. Okey, ini lebih detail. Mari kita tengok lebih detail. Okey, kalau kau perasan jenis pemadam api yang dijual di pasaran sekarang ada sudah gabungan A, B dan C. Apakah A, B dan C? Mari kita tengok. A tu adalah air, B tu adalah buih busa, C tu adalah gas karbon dioksida. Okey. Okey, kita tengok air ni, dia boleh ringkasannya daripada tadi tu kan. Air ni boleh bahan yang boleh dipadam adalah bahan pepejal, kayu, kain, kertas. Kalau B ni buih atau busa, cecair atau gas mudah terbakar lah, bukan mudah meruap, mudah terbakar sama lah tu minyak, cat, varnis dan gas asli, petrol, diesel, semua termasuklah dalam kategori B. Pemadam api jenis C boleh memadam apa-apa kebakaran yang berpunca daripada arus elektrik. Ini bahaya ni di rumah kita kan, soket bersambung menyambung. Okey, jadi contohnya daripada soket, papan transformer, pencas semua itulah. Okey. D pula, serbuk kering boleh memadam logam dan bukan logam, kalium dan magnesium. Ini biasanya di makmal lah, makmal atau industri, kilang-kilang yang ada makmal ni, industri lah maksud cikgu. Jadi diorang guna pemadam api D, serbuk kering. Okey, jadi kalau A, B, C ni dia tak boleh padam untuk logam. Kalau di makmal ni kebanyakan pemadam api A, B, C. Jadi kalau apa berlaku, kami akan guna pasir lah. Sebab A, B, C ni hanya boleh memadam ni lah, kayu, kain kertas, minyak dan daripada elektrik. Kalau berlaku kebakaran daripada logam, tak boleh guna pemadam A, B, C. Okey, dia mesti pakai serbuk kering. Cikgu rasa di makmal ada serbuk kering jugalah. Okey, kalau A, B, C punya pemadam dia tak boleh padam untuk logam. Okey, not for flammable metal fires ni, tengok ni. Tengok. Okey. Okey, apakah prinsip pemadaman api? Okey, dia tugasnya menyelimuti. Maksudnya dia memutuskan hubungan bahan bakar tadi dengan oksigen atau udara. Okey. Contohnya menutup permukaan bahan bakar dengan selimut api, karung, basah, lumpur, pasir tanah atau busa. So, bahan semula jadi kita boleh guna kalau untuk api yang kecil lah. Okey, selain daripada bergolek-golek di lantai, contohnya kalau kebakaran di makmal, ada baju pelajar terbakar dengan api, kamu boleh golek-golek di lantai tu, tertutuplah dia punya permukaan bahan bakar. Ataupun kalau ada selimut api, karung kah, lumpur kah, pasir, kita boleh tutup permukaan yang terbakar tadi. Okey, selain daripada alat pemadam api, perlunya ada di rumah adalah selimut api. Selimut ni tak besar ni, dia dalam tak sampai 1 meter pun.
Tak besar ni selimut api ni ya. Merupakan selimut khas yang diperbuat daripada bahan kalis api. Tugasnya menutupi api dan menghalang oksigen daripada masuk ke bawah selimut. Okey, sehingga api terpadam. Okey, contohnya kebakaran yang kecil je lah kelas. Okey, biasanya ni di rumah ni inilah yang paling kita risau, dapur gas kan. Jadi kalau contohnya kamu tengah goreng ikan, kamu lupa, tiba-tiba api masuk ke dalam kuali kamu, boleh tutup cepat-cepat dengan selimut api. Okey, tapi kalau kebakaran besar memang kena guna fire extinguisher itulah, pemadam api ya. Jadi sekurang-kurangnya di rumah perlu ada selimut api. Kalau tidak mampu beli pemadam api itu, sebab harganya pun dekat 100 lebih tu kalau pemadam api. Tapi kalau mampu bolehlah beli. Tapi kalau tidak mampu boleh dahulukan dengan selimut api. Okey. Okey, mari kita belajar sikap-sikap yang kita perlu elakkan, yang kita perlu jagalah untuk elakkan kebakaran. Pertama sekali, inilah pontong rokok ni. Ini paling cikgu pantang ni, pontong rokok. Belum lagi habis merokok, sudah dibuang. Dia punya sisa-sisa tu kan, lepas tu api masih menyala. Jadi ini boleh menjadi punca kepada kebakaran. Okey, jadi ini perlu kita nasihatkan bapak-bapak, abang-abang kita, supaya kalau lepas merokok tu, pijak rokok tu supaya apinya betul-betul terpadam. Contohlah. Okey, seterusnya kita mesti memasang, bukanlah mesti, kalau ada duit bolehlah pasang alat pengesan asap dan penggerak kebakaran di rumah. Okey, ini pun kosnya juga mencecah 100 juga ya, yang berkualiti lah. Seterusnya tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Ini pun kita punya sifat juga ni kan, dicocoklah dicampur semua begitu. Soket ini, soket itu, soket pencas, soket nasi, soket apa lagi, peti sejuk. Nah, boleh meletup ini kalau begini ya, sebab dia terlampau banyak beban pada satu sumber. Okey, seterusnya sentiasa peka terhadap barang elektrik yang digunakan. Tengah memasak, tengah memanaskan makanan ataupun tengah membakar dalam microwave ataupun oven, lepas tu lupa, dibiarkan saja, boleh meletup dan boleh menyebabkan kebakaran. Okey, seterusnya jauhkan bahan api yang mudah terbakar ketika memasak. Ini contohnya lah tuala. Time kita masak nasi, masak ikan goreng, situlah juga dia letak tuala. Di tuala ni kan ni boleh menjadi bahan punca kebakaran. Okey, jadi kita elakkanlah. Seterusnya, simpan macis pemeti api di tempat yang selamat bagi mengelakkan kanak-kanak. Biasanya lah bawah 3 tahun yang suka bermain. Atas 3 tahun pun ada juga tu yang nakal-nakal. Okey, jadi kita mesti elakkanlah pemeti api di tempat yang selamat. Simpan pemeti api atau macis di tempat selamat. Okey, itu saja untuk hari ini.